Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Salat dan salam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, ketua segala hari. Okey, insya-Allah kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga malaikat dan juga Allah juga akan bersalawat kepada kita. Kalau sekali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dan malaikat akan bersalawat balik kepada kita 10 kali. Jadi insya-Allah boleh sama-sama kita mendapatkan manfaat hari yang mulianya. Okey, jadi hari Jumaat biasanya banyak sunnah Rasulullah SAW yang kita boleh ikuti. Okey, contohnya kita boleh orang kata baca surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf adalah sebaiknya dibaca pada malam Jumaat. Maksudnya bila terbenamnya matahari hari Khamis semalam, kita dah boleh membaca surah Al-Kahf sampailah sebelum terbenamnya matahari sebelum maghrib lah. Itu disunnahkan lah. Sebab siapa yang membaca surah Al-Kahf, terutamanya 10 ayat pertama Al-Kahf ataupun 10 ayat terakhir, akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. InsyaAllah sama-sama kita manfaatkan masa. Okey, jadi untuk hari ini mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Puan Siti Hawa, okey, apa khabar? Assalamualaikum Puan, sihat ke? Masih dalam mood raya ke? Ada ke mana-mana hari ini? Okey, harapnya Puan sekeluarga sihat. Okey, ajak anak-anak, ahli keluarga dan jiran-jiran. Mohon bantu Ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, mungkin ada yang nak bersama-sama kita tapi tak dapat, mungkin dalam perjalanan balik kampung ke apa, boleh on kan. Okey, mungkin sambil-sambil tu ikut Ustazah insya-Allah. Okey, kita hadiahkan surah Al-Fatihah ni kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda, Ummul Mukminin dan juga seluruh umat muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita, terutamanya untuk diri kita lah. Jarang kita hadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita. Jadi boleh mula start hari ini, bila kita niat membaca surah Al-Fatihah tu, boleh hadiahkan untuk diri kita sendiri. Okey. Ahlan wa sahlan, Assalamualaikum. Okey, Ustaz QR, Quranic Reciter Jalaluddin Al-Baghdadi, terima kasih kerana menyertai kami pagi ini. Ini sifu ataupun pengasas Teknik Al-Baghdadi. Jadi saya kreditkan buku ni. Kita gunakan modul yang disusun oleh Ustaz QR Jalaluddin. Okey, banyak jasanya kepada pendidikan Al-Quran, mematambakkan Al-Quran di hati masyarakat. Okey, mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Sama-sama ikut Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Mungkin Ustazah share sikit doa daripada himpunan
buku doa-doa pilihan. Okey, yang ni kreditnya kepada Allahyarham Profesor Datuk Dr. Harundin dan Ustaz Izhad Din yang telah menyusun doa-doa pilihan ni, doa-doa pilihan daripada Rasulullah SAW. Jadi untuk hari ini Ustazah nak share doa untuk kesempurnaan cahaya dan keampunan. Doa yang pendek sangat, tapi kita boleh insya-Allah kalau tak hafal dalam bahasa Arab, boleh tulis dalam bahasa Melayu juga. Doa yang pendek, satu baris saja. Okey, sama-sama ikut Ustazah. Okey, mungkin Ustazah share dekat sini supaya senang. Okey, tengok sini. Okey, doa untuk kesempurnaan cahaya dan keampunan. Okey, sorry. Okey, Ustazah tunjukkan. Okey, doa ni adalah daripada hadis-hadis Rasulullah. Jadi amat-amat dianjurkan kita niatkan kalau kita membaca doa ni, kita ikut juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi siapa yang mengikut sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman, kita konsisten buat satu saja sunnahnya, tapi kita buat setiap hari yang kita ingat, insya-Allah. Jadi boleh menjadi asbab kita mendapat pahala macam kita berperang, berjuang di fisabilillah. Jadi bukan senang kita nak konsisten istiqamah dalam suatu amalan, tapi kalau kita boleh buat satu dan kita boleh istiqamah, insya-Allah Allah catatkan, malaikat mencatat sebagai pahala kita berjuang di jalan Allah, insya-Allah. Okay, sama-sama ikut Ustazah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dapat Okay, ulang lagi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Okey, maksudnya kalau tak dapat dalam bahasa Arab tadi, okey, kita baca dalam bahasa Melayu pun boleh. Wahai Tuhan kami, sempurnalah bagi kami cahaya kami dan ampunilah bagi kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Okey, doa yang pendek tapi amat mudah kita ingat. InsyaAllah boleh amalkan mulai daripada hari ini. Jadi bila kita menuntut ilmu, bukan senang sebenarnya. Nak bermula senang, tapi nak bermujahadah untuk konsisten istiqamah tu perlukan pertolongan, bantuan daripada Allah, supaya kita terus bermotivasi untuk menghabiskan apa yang kita dah mulakan. Yang tu tak ramai yang orang kata sanggup buat. Ustazah pun berpesan kepada diri sendiri. Contohnya amalan yang mudah saja kita pun tak dapat buat. Macam mana Allah nak bagi kita banyak lagi ilmu. Kalam Allah tu amat luas. Okey, ahlan wa sahlan yang baru join, kita menggunakan modul teknik Al-Badadi. Teknik Al-Badadi ni dah diterima oleh lebih daripada bukan saja di Malaysia, di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, lebih daripada 2000 buah pusat pengajian telah mulakan sejak daripada tahun 2009 lagi sehingga sekarang. Ada 2000 buah center di seluruh Malaysia dan telah berkembang di luar negara juga. Okey, Al-Badadi telah mempunyai HQ, headquarters ibu pejabat di New Zealand,
Dan di negara lain telah mendapat tempat di Singapura, di Brunei, Indonesia dan Australia. Sama-sama mohon Allah permudahkan perjuangan kita ni untuk mempertabatkan Al-Quran di hati masyarakat, untuk membasmi buta Al-Quran. InsyaAllah lebih ramai sahabat-sahabat dapat orang kata baca Al-Quran, celik Al-Quran. Tak dapat baca banyak pun tak apa, kita amalkan apa yang kita boleh, tapi dengan bertajwid insya-Allah, dengan bagi hak kepada setiap huruf. Okey. Jadi buku ni adalah best seller. Lebih daripada 100 peserta telah menyertai program-program Al-Badadi dan telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, dan lebih orang kata lebih daripada 10 pengiktirafan lain di negara kita. Contohnya mendapat pengiktirafan 2 kali finalis inovasi negara sebab menggunakan alat bantu dalam pembelajaran Al-Quran. Alat bantu yang kita gunakan di sini adalah alat ketuk. Yang ni untuk membentuk bacaan yang bertartil, memberi hak kepada setiap huruf. Okey, kalau ada masa insya-Allah boleh join grup Telegram kami. InsyaAllah kami akan share kelas-kelas yang terdekat. Okey, kami ada program untuk membasmi buta huruf, okey, daripada asas Al-Quran. Jadi kita membimbing daripada mengenal huruf, okey, alif sampai ya, okey, ada 29 huruf, dan juga memberi hak kepada huruf. Maksudnya kita ajar macam mana nak sebut dengan darjah Arab yang betul, dengan sifat huruf yang betul, insya-Allah. Daripada awal kita betulkan supaya kita dapat praktiskan dalam bacaan Al-Quran kita. Jadi kat sini Ustazah suka share sebab bacaan yang kita akan bimbing nanti adalah surah Al-Masad. Surah Al-Masad, okey, surah yang pendek, namun dalamnya ada beberapa hukum tajwid yang kita boleh ulang kaji balik, yang boleh kita mantapkan balik. Jadi kita akan bertemu beberapa huruf. Contohnya huruf ba, kita akan jumpa dengan huruf ba. Okey, kalau Ustazah terangkan sebelum ni sebagai ulang kaji saja. Okey, mohon share kepada sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ada yang tak dapat berkongsi untuk ni, boleh share dekat dalam Facebook ni. Sebagai orang kata amalan soleh kita, kita tak banyak nak buat, orang kata tak boleh nak buat, tak boleh nak mengajar, ataupun kita tak tahu macam mana nak ajar, tapi ini cara yang mudah untuk kita panjangkan saham akhirat kita. Jadi Ustazah mulakan dengan pemantapan dulu, mengenal huruf dengan lajak Arab yang betul. Kita tengok kat sini Hamzah. Hamzah adalah huruf yang selalu menumpang kalau nak terima baris. Jadi kalau kita jumpa huruf alif, okey, tanpa hamzah tu dalam bacaan pendek, contohnya ada huruf yang kita mungkin jumpa setengah Al-Quran ditulis okey macam ni, tapi ada baris. Yang ni adalah salah. Maksudnya yang ni bukan resam Usmani. Ustazah share sikit. Okey, mungkin first time dengar. Dalam Melayu Ustazah tulis resam. Okey, R-A-S-M. Jadi yang ni maksudnya dia adalah penulisan ataupun daripada, kalau segi maksudnya jejak. Teknikal dia maksud daripada segi orang kata penggunaannya penulisan Usmani. Okey, maksudnya penulisan yang telah orang kata digunakan ataupun telah diinovasikan pada zaman Khalifah yang ketiga, Khalifah Uthman. Kita kreditkan sebab jasa-jasa daripada Khalifah yang ketiga ni kita mendapat orang kata memudahkan kita membaca Al-Quran. Cuma pada zaman Khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman ni, penulisan Al-Quran banyak kepada titik. Zaman Rasulullah SAW tiada titik sebab orang Arab biasanya dia dah tahu contohnya kalau kita tulis
huruf yang tak ada titik sekarang ni kalau Ustaz tulis macam ni mungkin tak boleh baca, tapi untuk orang Arab dia boleh baca asalkan dia ada satu ayat yang lengkap, dia dah boleh tahu macam mana nak baca tanpa titik. Tapi kita orang yang tak tahu bahasa Arab, jadi kita perlukan tanda-tanda bacaan yang betul. Jadi kalau tanda bacaan yang tak betul, contohnya huruf alif berbaris, maksudnya dia adalah bukan resam Usmani Jadi boleh cek Quran masing-masing Kalau nak tahu resam Usmani keliru ke apa, nak beli Al-Quran, jadi belilah Quran yang ada cop KDN Cop KDN ni penting supaya kita hanya menggunakan Quran yang telah diluluskan oleh JAKIM. JAKIM adalah kata certified lah, menunjukkan Quran tu tak ada masalah untuk kita gunakan secara tajwid, bertajwid dan juga orang kata memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Okey, jadi huruf ni okey, hamzah baris atas bunyi dia bacaan pendek Okey, seterusnya ada huruf ba, bukan ba. Huruf ba ni adalah huruf yang nipis huruf yang nipis. Jadi kita kena buka dia di bahagian bibir jadi tak boleh buka luas-luas. Mulut tak boleh buka luas-luas, bukan ba. Okey, tak boleh tebalkan dia, nipiskan dia. Maksudnya kita buka sikit saja bukaan mulut kita tu. Ba. Okey, boleh Jadi kalau kita baca huruf yang berbaris, yang ni berbaris maksudnya baris atas. Okey, boleh juga kita jumpa huruf yang baris bawah, baris depan. Yang ni kita panggil huruf yang berbaris. Okey. Jadi huruf baris atas bunyi dia Jadi ba, dapat Okey. Kalau huruf yang sukun ataupun yang ada tanda mati ni ada tanda mati. Tanda mati ini asas saja, Ustazah terang sikit. Okey, C. Okey, tanda ni huruf C. Kalau kita buat C terbalik, maksudnya kita baca dengan bacaan mati. Bila ada huruf yang mati, mesti ada huruf yang mematikan dia. Jadi dia berpasangan. Kalau huruf mati tiba-tiba tak ada huruf yang mematikan, itu pelik lah kan. Mesti ada yang mematikan dia. Jadi huruf ba ni bila mati, dia ada sifat huruf qalqalah. Qalqalah. Ustazah tulis dalam bahasa Melayu qalqalah. Okey, qalqalah apa maksud dia? Maksudnya lantunan. Okey, lantunan. Ataupun ada setengah buku menggunakan detakan. Detakan. Okey. Jadi huruf ni ada lantunan dia. Jadi kita tak boleh baca dengan up. Tersekat bacaan jadinya. Kalau kita baca up, dia tersekat bacaan. Jadi qalqalah ni membantu melancarkan bacaan kita. Okey, jadi kita tambah bukan baris atas, bukan baris bawah, bukan baris depan. Seolah kita menambah satu huruf I. Jadi bunyi dia b. Ustazah letak kat sini b. Jadi ab. B. Ada b. Di bunyi yang halus, bunyi yang orang kata kalau di tengah-tengah bacaan kita menggunakan qalqalah yang kecil saja, ringan saja bunyinya, lantunan dia sekecil saja. Lalukan saja tanpa kita jelaskan tanda mati tu. Bukan ab. Tersekat bacaan. Ab. Okey, contoh perkataannya abadan. Okey, kita selalu mungkin dengar hamba. Okey. Kalau kita tengok ni, perkataan ni ru'ain ni ru'ain. Salam minta maaf, tulisan tak cantik, tak jelas. Okey. Jadi boleh Jadi ab, bukan ab dan. Ab dan salah. Abadan. Okey, itu cara kita sebut lantunkan qalqalah yang di tengah-tengah kalimah, di tengah-tengah kalimah. Okey, nanti kita akan jumpa juga qalqalah di hujung kalimah. Okey. Kalau qalqalah di hujung kalimah, kita nak berhenti, contohnya kita baca semalam qalqalah di hujung kalimah surah lazim Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahad tu adalah qalqalah yang kita bunyikan dengan qalqalah detakan yang ahadun asalnya. Di ayat yang pertama surah Al-Ikhlas kita matikan dia. Jadi qalqalah ni ada tingkatan dia.
tingkatan yang kedua adalah dipanggil qalqalah kubra. Maksudnya qalqalah yang nyaring bunyi dia. Jadi tak boleh ahad saja, ahad. Lantunan yang sedikit nyaring daripada qalqalah sughra yang kita baca tadi, qalqalah yang kecil. Boleh Itu sedikit pengenalan ataupun refresh ulang kaji untuk qalqalah. Jadi kita ada huruf yang bersabdu, nanti kita akan jumpa huruf yang bersabdu. Jadi huruf yang bersabdu ni tengok ada tanda W, tanda macam W macam ni. Okey. Jadi kalau kita baca abba, ikut ustazah sama-sama, abba, abba, dapat Okey. Kenapa kita kena tekankan huruf ba ni bila ada tanda syaddah ni ataupun dalam bahasa Melayu sabdu ni, maksudnya huruf tu ada dua huruf. Huruf yang pertama ba yang mati, huruf yang kedua berbaris. Kalau sini baris atas, sini pun kena baca baris atas. Jadi kita kena tekankan huruf yang mati tu. Abba, abba. Dapat abba. Okey. Tapi kalau huruf yang bersabdu ni kita jangan baca qalqalah pula. Memang dia asalnya terdiri daripada dua huruf ba, tapi dalam kataan bersabdu jangan abba, abba. Terus baca dengan dua huruf tu tanpa qalqalah dalam bentuk bersabdu. Tapi kalau kita baca dengan aba, kita tak tekankan huruf yang mati ni, kita mungkin menggugurkan satu huruf yang bertanda mati ni. Yang ni kita kena kata alert terutamanya kalau kita baca dalam solat kita, sebab dalam solat kita wajib baca dengan bertajwid seperti mana firman Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil qur'ana tartila. Warattilil maksudnya dan bacalah Al-Quran, warattilil Quran, tartila. Tartil maksudnya kita memberi hak kepada setiap huruf. Jadi kalau kita baca aba, kita gugurkan, kita hilangkan hak huruf yang bertanda mati tu. Jadi hati-hati Okey. Ustazah bagi saya contoh lain, huruf ta yang nanti kita akan jumpa juga dalam surah Al-Masad. Okey, huruf ta. Okey, dan ni bacaan berbaris. Jadi kita baca ta, dapat ta. Huruf ta adalah huruf T. Okey, senang nak sebut ta. Okey, bila dalam keadaan mati okey, mati. Okey, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan yang baru join ustazah. Okey, kita semak sikit kita ulang kaji bacaan berbaris, bacaan sukun dan bacaan bersabdu sebelum kita menyambung pengajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan sambung surah Al-Masad. Jadi kita tengok huruf-huruf yang kita akan sebut nanti kita mantapkan dulu sebutan huruf ni Okey, huruf ta bila dalam keadaan mati ada sifat huruf. Mungkin ada yang dah belajar tajwid huruf sifat hurufnya adalah huruf yang ada angin hamas dalam bahasa Arab. Jadi ada angin sikit keluar. Macam mana nak sebut tu Jadi huruf ta ni di hujung lidah. Huruf ta di hujung lidah. Okey, menekan bahagian gigi hadapan ta. Okey, menekan gigi hadapan Tapi dalam keadaan dia mati ada hamas ada angin yang kita kena keluarkan. Jadi kena bunyi macam TH kalau nak ingat, kalau huruf ta yang mati tu kita kena bunyikan dengan ada Jadi kalau kita sebut at, tapi tak boleh banyak sangat keluarkan anginnya. Contohnya kalau kita tertukar, kita lepaskan angin di hujung lidah tu ach. Jadi terluka dengan huruf ca. Huruf ca ada dalam bahasa Arab tak? Mungkin ada yang tak pasti Ni dalam bahasa Arab tak ada jadi ni bukan huruf ca. Jadi tak boleh banyak sangat bunyikan anginnya. At. Dapat Okey. Seterusnya kita akan jumpa huruf yang ada tanda sabdu ni tanda sabdu. Macam tadi juga, bila huruf yang bersabdu ada dua huruf. Huruf yang pertama tanda mati, huruf yang kedua tanda baris atas. Jadi at,
atta, atta, atta. Okey, dapat okey. Alhamdulillah kalau dapat. Itu sedikit sebanyak sebelum kita masuk pengajian untuk pemantapan bacaan dalam solat kita. Kita pilih hari ini surah daripada juzuk 30 Juzuk 30 ni kita selalu baca banyak surah-surah lazim yang kita selalu baca dalam Al-Quran Semalam ada yang bertanya, Ustazah tunjuk sikit okey, sebab di penghujung siaran kita baru Ustazah perasan ada soalannya. Minta maaf, mungkin sebagai untuk manfaat sahabat-sahabat yang lain juga ada yang bertanya, boleh tak kita berhenti di pertengahannya. Contohnya kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca lam yalid, kita berhenti walam yulad. Okey, yang ni adalah ayat yang pendek sangat melainkan kalau yang baru nak bermula, contohnya mu'allaf kan, kita nak bimbing sahabat kita mu'allaf, kita boleh lah orang kata untuk ajar dia macam mana nak lajak sikit jadi kita ajar katakan perkata lam yalid, tak apa. Tapi untuk orang kata supaya tidak mengubah maksud ayat tu sebabnya ayat yang pendek saja, sebaiknya kita baca dengan penuh jangan kita berhenti ni, sebab kat sini lam yalid maksudnya Allah tidak beranak. Allah tidak beranak jadi ayat tu tergantung kalau kita tak sambung, sebab sifat Allah satu lagi tidak diperanakkan Allah adalah pencipta kita, dia bukan manusia. Kita kena jelaskan jadi kena baca dengan ayat yang penuh sebaiknya. Tapi dalam orang kata kita mengajar Al-Quran ni, okey, kita boleh baca satu-satu bergantung kepada kemampuan pelajar juga Jadi kalau katakanlah baru nak bermula, nak merangkap-rangkap, boleh baca lam yalid, tapi ajar dia bacaan yang betul daripada awal. Kalau boleh kita boleh perkenalkan terus dengan bacaan yang mati ni, maksudnya ada qalqalah. Tak boleh lam yalid. Sepatutnya kita baca qalqalah lam yalid wa lam, ada qalqalah yang kecil jadi tak boleh baca lam yalid, bacaannya akan tersekat, tak cantik lah. Maksudnya tak sempurnalah hak huruf untuk huruf dal yang kita matikan tadi yang ada qalqalah. Okey, jadi sama-sama kita orang kata praktiskan apa yang kita dapat ni hari ni, supaya Allah bagi lebih banyak lagi ilmu. Macam mana Allah nak bagi lebih banyak ilmu lagi kalau kita tak boleh praktiskan ilmu yang sedikit ni. Jadi kalau kita dah baca surah Al-Ikhlas, jadi bacalah dengan bertajwid. Di luar solat tak apa, nak baca lam yalid walam yulad pun tak apa, tapi dalam solat amalkan bacaan yang bertajwid, sempurnakan hak huruf. Okey, tengok surah Al-Masad. Okey, surah Al-Masad ni selalu panggil surah Al-Lahab. Orang kita cakap surah Al-Lahab sebab ada nama Abu Lahab di sini. Tapi surahnya dinamakan Al-Masad. Ada 5 ayat saja. Okey, sama-sama ikut Ustazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ha pedas ha pedas, ada angin nipis bunyi lembut saja. Okey, bukan bis, bukan bis, tak boleh bis tebalkan bis. Okey, ada beberapa kesalahan Ustazah selalu highlightkan supaya kita beringat baca dengan bacaan nipis. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Allah walaupun tanda bacaan pendek, kita baca dengan 2 harakat sebab kalimah Allah ni lafzul jalalah, lafaz orang kata untuk kalimah Allah saja kita kena baca dengan 2 harakat walaupun tanda bacaan pendek. Okey, masuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama ni, okey, ikut Ustazah. Kita jumpa tadi huruf yang bersabdu huruf yang bersabdu, huruf ba tadi Jadi kat sini berbeza, tadi huruf hamzah kan, sekarang ni huruf ni ta, jadi bunyi dengan ta, jadi tab. Okey, jadi kita matikan dengan huruf ta dekat sini, jadi tabbat. Jadi kita dah tadi
refresh, ulang kaji huruf ta yang mati. Ada angin sikit keluar. Okey, jadi kena keluarkan hamasnya, kena keluarkan angin tapi jangan banyak sangat, bukan tabat. Tabat. TH dekat sini kita bunyikan dengan TH. Bukan tabung haji. Okey, TH tu maksudnya okey, Mak Saleh kata okey, boleh okey, sikit saja, jangan banyak-banyak sangat angin. Okey, ahlan wa sahlan, assalamualaikum yang baru join. Okey, bantu Ustazah, mohon share kepada sahabat-sahabat yang lain mungkin tak dapat sertai kita pagi ini. Jadi sebab kita orang kata Allah pilih kita ke majlis ilmu dah orang kata ada sebabnya. Jadi untuk kita dapat pahala. Jadi bila kita dalam taman syurga ada ramai malaikat bersama-sama kita mendoakan kita. Jadi kita niatkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, tentunya kedua ibu bapa kita, pahalanya untuk kita sampaikan kepada muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Jadi kita share banyakkan share kepada sahabat-sahabat lain. Tekan button share saja, butang share saja. Ustazah tak minta yuran pun, kelasnya percuma, tapi Ustazah nak kita ramai-ramai dapat manfaatnya, insya-Allah. Okey, kita sambung. Tabat yada. Yang ni ada 4 ataupun 5 harakat. Okey, bacaan kita wajib baca paling pendek pun 4 sebab kita menyambung. Ini yang kita panggil mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey, jadi dalam keadaan kita wasal bersambung, kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Tak boleh yada 2 harakat saja, 4 harakat paling minimum. Okey. Tabat yada abi, bukan abi. Ba huruf yang nipis. Abi. Okey, luaskan senyuman. Buka mulut luas-luas supaya huruf tu jadi nipis. Okey. Laha, huruf ha ni huruf H. Jadi boleh sebut dengan mudah sebab kita banyak huruf H. Kita susah nak sebut huruf ha pedas. Ini ha pedas bukan huruf H. Ini adalah huruf H, ha yang bersimpul ataupun ha yang bulat. Di lahabiu. Asalnya lahabin. Okey, tengok ada tanda tak sejajar. Jadi selepasnya ada huruf waw. Ni ada pertemuan hukum. Hukum dia idgham bi gunnah. Jadi kita masukkan ke dalam huruf selepasnya dengan dengung. Jadi huruf waw di mana di bibir kita. Jadi mulut kita kena bulatkan. Lahabiu. Lepas tu wa, bukan wa, kena nipiskan. Wa, bukaan mulut luas tapi jangan orang kata senyum. Bukan kita buka luas-luas, bibirnya di hurufnya di bibir keluarnya, tapi kena bukaan yang kecil. Wa, dapat wa tab. Okey, ni ada asalnya watabba, kita nak matikan dengan ba. Jadi kita buang tanda sabdu dan berbarisnya, kita gantikan dengan tanda mati. Jadi dia ada tanda sukun, tanda si terbalik tu. Jadi kita ada hukum kalau ba, baju dah kotor. Ingat huruf ba, jim, dal, qaf dan ta adalah huruf-huruf qalqalah dalam keadaan mati. Dia bukan dalam berbaris. Kalau watabba, kalau kita sambung, dia tak ada qalqalah. Kalau dalam keadaan mati, kita kena baca dengan lantunan ataupun detakan. Macam mana nak baca detakan tu? Nak baca melantun tu, kita tahan nafas. Sebab kat sini ada tanda sabdu. Jadi sebenarnya ada 2 huruf ba di situ. Ada huruf ba yang mati. Tadi kita dah tengok huruf ba yang berbaris atas. Jadi yang ni pun kita matikan. Jadi double ba. Jadi kita tahan nafas. Dipanggil qalqalah akbar. Qalqalah yang tertahan nafas. Jadi kena tahan nafas. Kita bilang 2 harakat, baru kita lepaskan qalqalah tu. Okey, ikut ustazah. Watab
Okey, jadi tahan nafas dulu. Watab, baru lepaskan tu jadi dia akan bunyi lebih nyaring daripada qalqalah kubra qalqalah yang sederhana bunyinya. Jadi kita tahan nafas Okey, kita ulang 2 kali boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, dapat? Tahan nafas watab, baru lepaskan selepas kiraan 2 harakat Okey. Yang ni untuk sempurnakan qalqalah akbar qalqalah yang ada tanda sabdu asalnya dia ada tanda sabdu, tapi kita nak matikan nak wakafkan di hujung ayat ni Okey, ulang sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, dapat Okey, kita pergi ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua sedikit panjang, tapi Ustazah baca perlahan-perlahan InsyaAllah boleh ikut slow-slow ikut je Ustazah. Okey, huruf mim baris atas tengok ada tanda ombak rindu, tanda misai ni Okey, jadi sama juga hukum dia, kita kena baca 4 atau 5 nafas pendek, ataupun yang terbaik baca dengan 4 4 harakat. Bukan huruf ra ini dia dalam tekak kita di awal tekak kita dalam rongga kerongkong Okey, menekan di sisi kerongkong lah. Jadi bila dalam keadaan mati, jadi tak boleh baca dengan bacaan yang kasar ataupun tebal sangat dia nipis saja. Boleh? Bukan tak boleh baca dengan orang kata tebal sangat, kasar bunyinya. Nipiskan okey. Maksudnya kita baca daripada dalam tekak kita bukan huruf ra, bukan huruf ra, bukan daripada lidah masuk dalam rongga kerongkong Ada yang tertukar kadang-kadang huruf ghain. Okey, huruf ghain ni Okey, ghain ni macam huruf nombor 3 terbalik kan. Ada yang tertukar dengan huruf ain. Huruf ain macam ni. Ghain ada titik. Jadi kena kita baca dengan daripada rongga kerongkong lepas daripada pita suara. Jadi kena keluarkan tapi jangan bunyi kasar. Tak boleh kasarkan bunyinya. Dia bunyinya lembut saja. Dia adalah huruf yang tebal, tapi kita kena lembutkan sebab sifat dia lembut. Okey, dapat? Na ni ada, bukan ya ni, bukan nai ni untuk rumah alif kecil jadi 2 harakat kita baca. Okey, an bukan an bukan huruf alif, ini huruf ain dalam rongga kerongkong juga dekat halkum kita. An huma, hu ni 1 harakat, jangan panjangkan dia. Okey, baca dengan pendek saja. An huma, luhu, hu ni baru 2 harakat sebab ada waw kecil mad silah qasirah Okey, kepada yang baru join kita masuk ayat yang kedua surah Al-Masad. Okey, kita baca satu-satu supaya Ustazah boleh bimbing bacaan bertajwid insya-Allah. Okey, wa ma kasab. Okey, asalnya kasaba kita matikan, jadi kita gantikan dengan tanda sukun di sini. Jadi berbeza dengan qalqalah di sini yang ada tanda sabdu. Okey, ada 2 huruf. Okey, bila sabdu ada 2 huruf Okey, yang ni bila ada sabdu ada 2 huruf. Okey, kalau tadi ada baris atas kat sini jadi baris atas tapi kita nak matikan, jadi kita ada 2 sukun lah, 2 bar. Tapi dekat sini ada 1 bar sajalah. Jadi dekat sini sini ada 1 bar saja. Jadi kita matikan dengan qalqalah kubra. Okey, sedikit saja nyaring, tak nyaring macam qalqalah
akbar tadi sebab kita tahan nafas, ada bunyi qalqalah yang paling nyaring. Yang ni sederhana nyaring lah. Okey, tingkatan dia. Jadi kasab, kasab, ada b. Okey. Okey, boleh ulang sama-sama Ustazah ikut okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, dapat? Okey, ulang sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, dapat Okey, kita masuk ayat yang ke-3, ayat yang ke-3. Okey, kita jumpa huruf sad balik sad semalam kita dah jumpa. Ingat sad adalah huruf yang tebal jadi saya bukan sayas tu huruf sin Okey, huruf sad macam mana nak tebalkan dia? Huruf sin dengan sad sebenarnya dia tempat keluarnya dekat-dekat di hujung lidah, menekan kepada bahagian gusi bawah ataupun gigi bawah Okey, jadi kedua-dua gigi kena rapatkan jangan ada ruang Okey, jadi kalau sebut sayas tu huruf sin, kalau nak sebut huruf sad kita kumpulkan udara di bawah mulut kita. Jadi saya ada huruf sad tu okey, dia bunyi macam angin tapi dalam mulut kita okey. Jadi jangan keluarkan angin tu, dia berkumpul di bawah mulut kita saya la, ini la bukan lai, sama juga ini okey. Ada alif kecil jadi dua harakat kita baca dengan dua harakat. Okey, ingat dua harakat. Okey. Jadi seterusnya na dua harakat bukan no. Nipiskan suara, maksudnya mulut tu buka, senyum luas-luas sengih. Nak tahu sengih na. Okey. Ni ron, tengok ada tanda berbaris dua. Tengok ada baris dua tapi tak sejajar tak sama panjang dia ni ke atas, ni ke atas, ni ke bawah sikit. Jadi ada huruf hukum tajwid yang berlaku Ini bertemu dengan huruf zal. Bukan huruf zai, zal. Okey, sebut zal. Okey, lidah tu kena keluarkan huruf zal, huruf yang nipis Jadi ada hukum ifa hakiki Ifa apa maksud dia? Maksudnya sembunyikan. Kalau kita baca nun mati, biasanya kita kena baca dengan jelaskan. Kita baca dengan jelaskan naron. Tapi selepasnya ada huruf zal, jadi kita kena baca dengan sembunyikan. Jadi jangan bunyikan bunyi nun tu. Macam mana jangan bunyikan nun tu? Maksudnya kita jangan tekan, jangan sentuh hujung lidah kepada lelangit lembut gigi hadapan. Bukan naron. Kena baca dengan narong, ruang, ada bunyi macam sengau sikit dia akan menghidung narong dengan dua harakat dengung yang tu kita panggil ifa hakiki sebab kita tak sentuh lidah kita kepada lelangit jadi ada ruang udara jadi dia bunyi macam tu narong. Dapat? Lepas tu vizu. Cuba sebut bezakan. Bezakan. Kalau orang lidah pendek sebut bezakan. Yang tu huruf zal kalau kita sebut bezakan, yang tu adalah huruf zal, huruf zai. Huruf zai ditulis macam ni. Okey, zai yang besar tu dia adalah huruf z. Huruf zal tak sama dengan huruf, bukan huruf z dia adalah huruf di hujung lidah di mana gigi kita kena renggangkan, keluarkan lidah sikit supaya ada angin yang keluar. Dapat okey. Jadi talahab. Okey, kita jumpa lagi huruf ba. Tadi kita jumpa ba yang tanda baris atas. Yang ni pun kira berbaris dua. Kita matikan dia. Jadi ada qalqalah juga qalqalah kubra. Jadi kena lantunkan sikit dengan detakan yang sederhana bunyinya. Lahab. Okey, dapat? Okey, kita ulang dua kali. Sayasla narang zata lahab. Okey, ulang lagi. Sayasla narang zata lahab. Okey, dapat? Kita pergi ke baris yang keempat.
Okey, baris yang keempat ni adalah huruf waw mula-mula Jadi tengok selepasnya ada hamzah wasal Ni bukan alif Alif tak boleh terima baris Ini adalah hamzah wasal. Hamzah untuk menyambung. Ataupun setengah buku dipanggil alif wasal. Jadi kita alert kita untuk menyambung saja. Jangan baca dengan macam huruf alif yang kita baca pada ini bukan, ini huruf alif untuk huruf mat okey. Yang ni alif di sini adalah hamzah wasal Jadi sambung ke huruf pertama yang ada tanda baris. Tanda bacaan yang pertama kita jumpa tanda bacaan atas mim ni. Jadi matikan dengan m. Jadi wam nipiskan bukan wam. Bukan wam. Wam. Okey. Dapat? Wam ra'atuhu. Ra baris atas, ra yang tebal. Bila ra baris atas, contohnya rahma bukan rahma. Kita baca dengan nipis pula salah. Ra baris atas, kena sempurnakan hak huruf tu dengan bukaan kita mulut kita, bibir bawah ni kena ke depan sikit dengan orang kata ke depan sikit supaya dalam mulut kita macam melengkung bunyi bentuk U ra. Macam perkataan ra ni nak ingat senang. Okey, baris atas macam kita sebut perkataan Mak Saleh ra. Bukan ra. Ra salah. Dia bukan ra. Ra. Okey, jadi wam ra'atuhu. Hu ni dua harakat macam kita jumpa tadi. Dua harakat. Jadi hamma. Mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, hukum dia wajibal gunnah. Jadi wajib dengung dua harakat. Bukan kita tekan saja, bukan hamma saja, kita kena dengung. Hamma tu untuk dengung Hamma latal, bukan lata. Jangan panjangkan dia, bukan alif untuk huruf mat ni. Latal sebab dia hamzah wasal, masukkan dalam huruf pertama yang ada tanda mati. Latal. Dapat? Hatab. Sebab ba yang berbaris kita matikan dengan qalqalah kubra. Jadi ada ada lantunan yang sederhana bunyinya. Okey, kita baca wamra'atuhu hammalatal hatab. Okey, dapat? Ulang lagi sekali. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Okey, dapat Okey. Kita dah di penghujung ayat Okey, sama-sama share, bantu Ustazah untuk share seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ada yang tak direzekikan untuk berada di majlis ilmu kita. Jadi kita boleh bantu dia untuk manfaatkan masa juga. Boleh tengok rakaman nanti Jadi share sebanyak-banyaknya insya-Allah Okey, tengok ayat yang kelima. Fi jidiha. Fi ni ada ya sebenarnya. Ya ada titik ataupun tak ada titik, tetap huruf ya. Jadi kita baca dengan dua harakat. Bukan Fiji. Fi dua harakat, ji pun dua harakat Fi jidiha hablum. Ba yang ada tanda mati. Jadi ba yang tadi kita jumpa ada tanda berbaris, tapi yang ni special ada tanda mati. Dia adalah sukun asli Jadi dia ada qalqalah surwa. Okey, jadi kita kena baca dengan hab, bukan hab. Kalau baca hab kita tersekat bacaannya, menyebabkan bacaan tu sekat, jadi tak cantik lah. Tajwid dari perkataan jawada maksudnya memperelokkan, mencantikkan bacaan. Kita tak nak baca dengan tersekat, kita nak lancarkan bacaan. Jadi qalqalah ni membantu melancarkan. Jadi lalukan saja seolah-olah tak ada tanda mati yang jelas bukan hablum. Hablum tambah i. Huruf ba ni, huruf b. Okey, huruf ba adalah huruf b tambah i untuk qalqalah yang kecil di sini Hablum. Okey, masuk dengan huruf mim sebab mim yang bersabdu, sama juga yang ni.
Okey, kalau lupa hukumnya mim yang bersabdu, nun bersabdu, dengung wajib dengung 2 harakat. Jadi hablum mim, bukan min saja asalnya min. Okey, tak ada tanda sukun, tak ada tanda si terbalik tu. Maksudnya kita masukkan bunyi nun ni ke dalam bunyi mim. Ada pada tulisan tapi tak disebut. Jadi mim 2 harakat dengung mim masad. Masad sama juga kita baca dengan hatab. Okey, ada qalqalah kubra. Jadi lantunan yang nyaring sikit daripada qalqalah surah ni yang kita baca dengan sedikit saja lantunannya. Jadi kita ulang balik 2 kali. Okey, fi jidha hablum mim masad. Dapat? Okey, ahlan wa sahlan, assalamualaikum yang baru join. Okey, kita masuk ayat yang last kali Okey, fi jidha hablum mim masad. Okey, alhamdulillah. Okey, habis juga 5 ayat yang kita baca hari ini, surah Al-Masad. Semoga boleh terus praktiskan, aplikasikan dalam solat kita. Okey, mungkin ada yang terbabas tak tahu qalqalah kat mana, nak lantunkan macam mana, tapi dah dapat ilmu hari ini, terus boleh praktiskan jadi boleh baca bertajwid insya-Allah. Start pada hari ini, mulakan dengan surah-surah lazim yang kita baca dalam solat insya-Allah. Sebab kita istiqamah orang kata mengaplikasikan, praktiskan ilmu yang sedikit ni, Allah nak mungkin bagi kita ilmu yang lebih lagi ataupun Allah luaskan rezeki kita. Kita boleh niatkan apa saja bila kita membaca Al-Quran. Maksudnya kalau katakanlah kita nak baca Al-Quran tu, kita nak jadi kaya, boleh niatkan sebab Al-Quran tu banyak syafaatnya, banyak kebaikannya. Jadi boleh niatkan apa saja yang kita nak, niat-niat yang baiklah insya-Allah Okey, Ustazah mohon maaf kalau ada yang terkhilaf, ada yang tersalah baca ke apa, mohon tegur Ustazah sebab Ustazah pun tengah belajar. Jadi tolong tegur, tolong komen kalau ada yang tersalah ni. Okey, insya-Allah kita jumpa esok pagi pukul 7 pagi insya-Allah. Kita akan menyambung ayat surah yang seterusnya. Okey, kita sudahi majlis kita dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Sama-sama ikut Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. Okey, insya-Allah kita akan menyambung esok surah yang seterusnya, surah An-Nasr. An-Nasr ni daripada juzuk 30 juga. Okey, setakat ini saja Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.